Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mohon bagi tahu kelas kamu ni berapa orang 18 ke? Alright. So kalau ikut dah cukup dah ni. Betul, dah cukup kan? Ada yang tak ada tak? Okay. So lelaki berapa orang? 7 je. 7. So selebihnya 11 orang perempuan? 11 perempuan. 11 perempuan Okay. Okay, itulah. Right. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, maaf di atas kelewatan hari ni Tadi saya ada meeting dengan pengarah. Meeting tergepar lah juga, tiba-tiba jadi meeting. Saya nak roja awal pun tak sempat dah. So hari ni saya tak buat kelas panjang pun, just saya nak buat apa, nak tunjuk apa yang kamu akan lalui sepanjang semester. So sebentar saya akan buka dokumen. Okay, so saya rasa saya tak buat ice breaking dulu lah kot, sebab saya rasa saya nak buat ice breaking tu masa physical class nanti. Senang sikit nampak air muka semua Kalau buat online ni macam tu dah sikit, kekok sikit lah sebenarnya. Right, so sekejap saya nak present. Tapi sebelum mula tu saya nak beritahu lah, nama saya Nik Muhammad Fikri bin Nordin, merupakan pensyarah keusahawanan di KTM Nedang ni. Okay, sebelum ni saya mengajar dekat tempat lain, kira saya boleh dikirakan baru setahun lebih lah kot dekat KTM Nedang ni. Itu pun sepanjang kita menghadapi pandemik lah. Okay, so saya rasa mungkin kamu tak pernah jumpa saya langsung ke, memang tak pernah nampak kan? Betul tak? Tak pernah jumpa dan tak pernah tu pun betul? Alright, okay. Kamu masuk ikut bila masa PKP ke? Ya, Kamu masuk pada berapa bulan tu? Masuk SEM 1? Bulan November 11. 20. Okey. Kurang saya lah tu. Saya pun masuk time-time tu juga. Okey, tak apa. Sekejap saya buka yang ni. Okay, so basically kita akan bersama sepanjang semester ni untuk subjek startup enterprise ataupun permulaan ataupun itulah kita akan belajar macam mana nak buat satu bisnes ataupun macam mana nak jadi seorang usahawan lah senang cerita. Okay, so sebelum saya mula, ada tak di antara kamu ni yang ada sedang ataupun orang cakap ada buat jualan lah? Ada tak? Tak ada. Tak ada langsung? Tak ada orang? Ya San? San? Dah berhenti San. sir. Kamu jual apa tu lah San? Saya jual Cokoja. Cokoja, okey. Kenapa berhenti tu? Sebab saya masuk sini sir. Kenapa tak bawa sini jual ni? Mungkin tak cukup masa. Okey. Right. Saya rasa kalau ikutkan kamu akan nampak lah banyak lagi kalau kamu jual kat dalam ni. Boleh dah dapat untung kan sebab memang akan ada permintaan sepanjang 24 jam lah kot kan. Kalau so boleh lah kot nanti kalau kamu nak start balik ke. Why not mulakan je balik. Okey, selain pada Hasan, siapa lagi ada buat niaga-berniaga ni? Tak kisahlah, tolong mak ayah ke ataupun pernah berniaga dekat pasar malam ke tapi sekarang tak buat dah. Boleh. Cuba tengok sikit ada tak? Macam Aina ke nama? Aina. Ya, saya. Aina. Nak panggil kamu Aina ke Ya. Kamilah? Aina. Aina. Macam mana sebut tu kalau betul-betul tu? Aina. Aina je lah. Aina je. Itu nama IC kan, bukan nama edit kan? Nama IC. Okey. Right, tu kucing kamu tu?
Kucing saya. Okey, tu nama dia apa? Anak comot. Okey, right. Okey. Apa lagi? Saya tengok-tengok gambar je lah. Hanan. Hanan. Okey. Hanan, kamu yang apa? Kamu yang siapa invite saya? Hanan, kamu eh? Invite dalam grup. Saya pun tak ingat siapa. Ke Hidayah? Hidayah, kamu invite saya? Intan kot sir. Siapa? Intan. Okey, Intan. Intan Fariza, betul? Okey. Ya, betul. Hanan, saya ingat. Okey. So, siapa lagi? Alright, tak apa. Jadi saya akan panggil nama lagi. Kita akan go through jap. Okay, so startup enterprise ni basically ni lah, kita akan tengok course ni akan cuba akan ada ilmu yang kamu belajar dekat sini lebih berkait banyak kepada permulaan seseorang peniaga lah. Okay, kamu akan tengok macam mana nak cuba fikirkan apa yang kamu nak jual, apa konsep ke semua tu, kita akan buat kat sini lah. Okay, so this course is offered to equip student make it necessary. Okay, so basically kita nak tengok lah, kita nak wujudkan critical thinking skill yang kamu boleh gunakan di dalam perniagaan nanti. Okay, so 3 perkara yang akan kamu dapat setelah habisnya kamu sepanjang semester ni. Okay, so pertama kamu akan dapat itulah, tengoklah konsep. Okay, kamu akan tengok konsep sepanjang semester ni. So selepas kamu habis belajar, okay, subjek ni mungkin kamu dah dapat idea apa kamu nak buat dengan diri, sama ada kamu nak go buat sendiri ataupun kamu nak buat secara berkumpulan. Okay, so concept of entrepreneurial knowledge maknanya pengetahuan tentang berniaga, macam mana nak kembangkan, macam mana nak buat marketing, semua tu kamu akan belajar sedikit lah. Okay, dekat subjek ni. Kedua, kamu setelah habisnya belajar subjek ni, InsyaAllah kalau betul kamu belajar dengan ikhlas, kamu dapatlah menunjukkan ciri-ciri seorang usahawan dengan caranya kamu menjalankan perniagaan tu dengan realiti lah, dengan keadaan yang benar. Okay. Ketiga, kamu akan buat satu business model canvas. Okay, tak apa, yang ni saya akan tunjuklah lagi. Business model canvas ni sebenarnya dia macam kamu main game lah sebenarnya. Okay, kamu main game tetapi game tu kamu kena isi kotak-kotak kosong yang ada. Okay, so 3 benda ni yang kamu akan dapat setelah kamu habis belajar dekat startup enterprise ni. Okay, so kalau ikutkan zaman sekarang ni, bukan orang tak pakai lah, kebanyakan usahawan-usahawan kat luar tu tak pakai business model canvas ni. Selalunya dia akan start dulu and then dia orang baru start pergi kelas-kelas, baru dia orang belajar pasal business model canvas ni. Tapi kalau kamu dah dapat belajar dulu, so insyaAllah kamu akan nampak structure tu lagi cantik lah. Dan kalau kamu nak mulakan perniagaan pun, kamu boleh start dengan membina business model canvas, barulah kamu start perniagaan kamu, tengok sesuai ke tak perniagaan kamu tu. Okay. Okay, so saya rasa kita akan ada 5 chapter. Okay, 5 chapter saja. Chapter 1 kita akan belajar tentang entrepreneur mindset. Okay, kamu akan tengoklah apa benda tu berniaga kan, apa konsep-konsep structure yang ada dalam perniagaan ni, dan macam mana kamu nak register bisnes kamu menggunakan SSM. Ada yang kira macam siapa? Hasan. Hari tu kamu berniaga, kamu register SSM tak? Oh, tak sir, tak. Tak ada, kamu berniaga sendiri je lah. Okay. Right, so Ya, sendiri saja. Okay, so basically kalau sebenarnya kalau kamu register SSM ni banyaklah kelebihan dia. Kadang-kadang kamu boleh dapat bantuan daripada kerajaan, daripada NGO untuk bantu kamu kembangkan bisnes kamu tu sendiri. Okay, let's say lah macam Hasan tadi dia kata jual cokoja, mungkin pada asalnya modal dia hanyalah berapa, 500 kan. Tapi kalau dia punya jualan tu dah makin banyak, and then dia cuba nak masukkan cokoja dia tu dekat tempat-tempat yang spesifik, so kat situlah bantuan daripada kerajaan ataupun bantuan daripada NGO, kawasan tertempat ataupun majlis bandaraya ke, untuk bantu dia kembangkan perniagaan dia. Semua benda tu kita perlukan SSM lah. Sebab apa? Bila kita dah daftar SSM ni,
terus kita rasmi memiliki bisnes tersebut lah. So banyak akan memudahkan kamu punya pergerakan dalam perniagaan nanti. Okey, yang kedua kita akan tengok business management. Basically dekat bahagian business management ni, kamu akan belajar cara apa? Cara menyusun atur segala perniagaan kamu lah. Okey. Siapa ada tak pernah dengar perkataan business management ni? Kakak-kakak dia ke abang-abang dia yang pernah belajar dekat mana-mana ke guna perkataan ni, ada tak? Razan ada? Kamu pernah dengar cakap benda ni lah? Okay. So basically chapter 2 ni lebih pada teori lah. Okay, macam mana kamu nak kamu nak rancang, kamu nak organize, kamu nak bawa company kamu ke depan dan macam mana kamu nak pastikan company ataupun bisnes kamu tu dapat berada dalam market untuk jangka masa yang panjang lah. Okay. Kalau boleh kita berniaga ni bukan berniaga pendek. Kalau boleh kita berniaga biarlah kekal sampai bila-bila. Okay. Contoh saya panggil siapa ada ni. Fahmi Fahmi ada suara Fahmi? Ada sir. Fahmi, kamu orang mana Fahmi? Sagil. Sagil, okey. So, kamu minat berniaga tak? Tak sangat. Tak sangat. Pernah terlibat langsung tak? Tak pernah langsung lah. Pernah lah. Tapi sekejap. Tak dengar lah Fahmi. Pernah dulu sekejap. Dah lama. Oh, kamu berniaga apa tu? Tak, masa tu kecil lagi. Masa tu sekolah rendah, hari usahawan. Okey. Baik. Faham. Thank you Fahmi. Okey, siapa lagi ada ni? Abdul Mukid. Mukid betul panggil kamu Mukid ke? Ada nama lain? Ya, saya. Panggil nama Mukid je, sir. Panggil Mukid boleh Boleh. Mukid tu nama apa maksud nama Mukid tu? Mukid tu maksudnya maha memberi keperluan. Okey. Someone who is selfless lah. Okay. Cantik nama tu. Kau cantik lah memang. Nanti saya akan tengok lah adakah kamu mencirikan nama-nama tersebut lah. Okay. Right. Mukid pernah ada terlibat dalam perniagaan berapa tak? Ada, saya jual top up. Top up apa tu? Top up game ke top up handphone? Semua ada. Top up, handphone ada, game ada. Oh, kamu jual diamond dengan tu lah apa? UC lah. Mahal tak? Ikut harga semasa lah. Okay. Right. Okay. Nanti apa-apa, masih buat Masih. Masih, cantik. Kamu banyak main apa? PUBG ke banyak main ML? Saya main ML banyak lah. Okay. Baik. Thank you Mukid. Sama-sama. Okay, siapa lagi ada? Sekejap, tengok sikit nama. Okay, Mifzal, ada suara tak Mifzal? Ya, saya ada saya. Panggil Mifzal ke panggil Afiq? Ahmad. Mifzal. Mifzal Mifzal tu apa maksud pula? Mifzal tu maksud dia lupa saya. Tapi handsome tu betul lah bang. Betul ke handsome lah? Tak betul saya. Anan, kenalan handsome lah? Serius sir, handsome sir. Okay, bagus. Dia agak awet awal sir. Okay, kalau Anan tengok jari tu, itulah. Kita boleh katakan dia handsome lah tu. Right, thank you Mifzal. Okay, sambung sikit Okay, ketiga ni kita akan tengok business model canvas. Okay, kalau ikutkan kita belajar ni chapter 3 tapi saya rasa saya akan tarik business model canvas ni menjadi chapter yang kelima lah. Okay, so kita settlekan yang lain dulu baru kita tengok dekat business model canvas. Okay, untuk sepanjang semester ni kamu akan didedahkan dengan apa? Kamu akan buat nantilah, kamu akan berniaga dalam kumpulan. Okay, so berniaga apa tu nanti kita akan bincangkan. Sebab nanti kalau keadaan membenarkan dan keadaan itu ada
kita akan buat satu program nama dia Excel lah. Excel tu di mana banyak aktiviti berkaitan dengan sukan lah. Sukan macam senang cerita kita nak buat macam jom heboh lah juga sebenarnya. Tapi kita tengok keadaan membenarkan ke tidak. Kalau membenarkan, insyaAllah kita akan jalankan dan kamulah yang akan menjalankan perniagaan kamu mengikut konsep jom heboh tu lah. Tak kisahlah kamu nak organize pertandingan ke, kamu nak buat jualan ke, nanti kita akan tengok balik lah. Okey, boleh Itu yang paling kritikal lah untuk untuk semester ni. Penjualan ataupun perniagaan kamu tu yang akan menjadi benchmark lah untuk pemarkahan kamu yang ada untuk semester ni. Okay, subjek ni tak ada final tau. So kamu just boleh anggap subjek ni bukanlah benda yang berat compare dengan subjek-subjek yang lain lah. Okay, yang mana yang lain tu kamu ada final, nak kena study, yang ni tak ada. Ini kamu buat je program, kamu buat jualan, so insyaAllah semua markah-markah tu boleh didapat dengan keadaan yang terbaik lah. Okay. Okay, so sekejap saya nak tunjuk macam mana bentuk business model canvas tu. Kamu ada yang balik ke esok? Esok ke lusa yang boleh balik tu? Esok. Esok, okey. Ada yang balik ke? Ada. Yang tak balik ada? Ada. Ada. Siapa tak balik tu? Kenapa tak balik? Semua balik Ada yang kena quarantine tak? Tak ada kot. Tak ada Okey. Okey, jap saya stop sharing jap. Okey, boleh nampak tak? Okey, so inilah yang dinamakan business model canvas. Okey, so basically kamu kena isi je tempat kosong ni. Nampak orang cakap apa, memang kalau ikutkan benda memang direct to the point lah. Tak ada complicated apa-apa dan saya harap nanti bila kita isi sama-sama benda ni mudah untuk kamu faham lah. Okay. So sementara sebelum tu saya nak try nak tengok kamu boleh isi dah ke belum. Let's see lah saya panggil siapa. Alia Nadira. Ada suara? Ya saya. Ya, Alia Nadira kan, betul kan? Tadi yang panggil, jawab tu siapa? Alia Nadira ke? Syazrin. Itulah Syazrin lah. Kamu yang jawab tu bolehlah jawab balik. Alia? Ya. Alia, mic tu dekat sikit. Ya. Okey, kamu nampak gambar ke depan ni, kamu rasa kamu tahu isi kotak yang mana? Saya tak tahu. Langsung tak tahu? Okey. Maknanya semua kamu tak faham lah tu. Dan yang ada kotak-kotak tu. Okey, tak apa. Right. Tak apa, kita cuba dekat siapa pula? Dekat Fatin. Fatin Nifah Farzana. Calling for Fatin. Fatin, ada tak suara tu? Okey, kawan-kawan tolong tengok Fatin kat mana. Adakah beliau dah hilang daripada radar? Siapa satu bilik dengan dia, tolong tengok banyak. Okey tak? Ya Fatin. Mana suaranya? Ya sir. Kamu bilang tadi? Ada spot check. Spot check, siapa spot check? Warden. Warden. Kamu ada bawa barang terlarang tak? Tak ada. Okay, right. Okay, so tengok depan ni. Ada yang kamu tahu tak? Yang mana antara berapa kotak ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kotak ni ada tak yang kamu rasa kamu tahu nak isi? Walaupun tak belajar lagi.
Tak tahu sir. Okey. Baik. Right. Siapa lagi? Intan Fariza. Ya, Intan. Saya di sini tu. Oh, okey. Kamu punya suara dia eh? Ha. Kenapa? Kenapa pula? Kamu tahu tak nak isi macam mana benda ni? Ada tak yang kamu tahu? Cuba je. Salah tak apa. Key partner. Okey. Apa benda? Apa yang kamu nak isi dekat key partner tu? Macam Apa? Kamu bagi contoh dulu. Kamu nak jual apa? contoh macam nak jual sesuatu, kita perlukan apa tu? Dana. Bila dana tu kita kena perlukan partner. Okey. So partner kamu tu mungkin rakan-rakan yang lain lah. Contohnya macam si Aina ke Alia ke macam tu. Betul. Okey. Baik. Terima. Terima kasih Tan. Sama. Okey. Kita jumpa pula dekat Amar. Amar. Oh Amar. Ya saya. Ya, sama soalan dia. Apa yang dalam 9 kotak ni, apa yang kamu rasa kamu tahu nak isi? Cuba je. Cost structure. Okey, apa yang patut kamu isi dekat cost structure tu? Dia macam sebelum kita menjual apa barang, kita kena ada modal. Kita kena ada list modal. Dan ada harga. Okey, tu bukan list modal tu. Amar, apa orang cakap? List cost lah, cost punya list lah. Modal tu yang kita dahulukan duit tu. Okey, tapi betul lah tu, tepat lah tu. Amar, thank you Amar. Betul. Belum belajar tahu dah. Bagus Amar ni. Okey, Fahmi tadi dah panggil dah. Haikal ada Haikal? Hello? Haikal. Ada suara tak? Ya. Ya, sama soalannya. Dalam 9 kotak ni, kotak mana yang kamu rasa kamu tahu nak isi? Key activities. Okey, apa nak isi kat situ? Mungkin apa yang kita servis, kita bagi atau kita jual kot. Okey. Diterima. Terima kasih kan. Okey, right. So ada berapa kat sini? Ada key partners, ada key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channels, customer segment, cost structure dengan revenue stream. Tak apa, nanti kita akan go through lah. Okay, sepanjang kita punya semester ni. Dan saya rasa kita akan lama lah berada dekat sini sebab saya nak pastikan semua orang faham lah apa yang kamu nak kena isi dalam ni sampai satu tahap tu di mana bila kamu nak isi BMC ni ataupun business model canvas ni, kamu boleh isi dengan secara natural lah tanpa perlu kamu pening-peningan. Mana kamu tu nampaknya tahu dah nak isi apa semua. Tu kita perlukan dalam benda tu. Okay? Sebab penting lah sebenarnya business model canvas ni, dia macam membantu kamu untuk membuat perancangan. Katakanlah untuk meniaga apa semua tu, business model canvas ni boleh bantulah. Okay? Alright. Okay, kita teruskan balik dengan dengan video tadi. Okay, and then kita akan masuk pula dekat bahagian business component. Business component ni basically dia ceritakan, let's say lah, contoh siapa, saya petik je nama sekejap. Okay, siapa ni? Akila, ada suara? Akila Syazwani, kamu pakai suara Azlin ke? Okey, Akila. Ya. Nak tanya, kamu kalau nak jual apa? Nak jual apa? Tak terfikir. Apa dia? Makanan kot. Okey, makanan apa contoh? Kuih. Okey. Contohlah kata kuih apa? Tak apa. Cakap je si Kila cakap je nak jual apa.
Tak tahu biasa ke apa. Okay lah, let's see lah. Okay. Katakanlah apa si Akila ni dia nak jual curry puff. Curry puff kan. Okay, so kat sini dekat bagi chapter 4 ni kita akan cubalah. Kita cuba rokaikan curry puff tu. Apa kita cari, apa uniknya curry puff si Akila ni. Macam mana nak brandkan curry puff dia, nak panggil nama apa. Mungkin daripada curry puff tu nak tukar nama lain ke supaya orang lebih menarik ataupun tarik untuk beli. Dan yang terakhir kita akan tengoklah apa etika-etika dalam perniagaan ni. Kalau buat curry puff katakanlah kamu ada dua ada nak jual curry puff, kedai sebelah pun jual curry puff. Apa etika-etika yang kamu perlu jagalah bila kamu berniaga dekat satu tempat yang sama dan menjual satu produk yang sama. Semua kita akan belajar kat chapter 4 lah. Okay. Okay, let's see. Kita ambil seorang lagi siapa. Azlin aku, Azlin. Ya, sir. Ya, Azlin, kamu nak jual apa? Anda kata saya paksa lah untuk kamu jual. Kalau tak jual ni, saya jumpa kamu next time. Macam tu lah. Sushi. Sushi, okey. Kenapa sushi? Kamu minat buat ke? Kamu nak makan? Nak makan saja. Okey. Kalau buat tu boleh tak? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey. Right. So basically kalau macam contoh Azlin dia nak buat sushi, dia mungkinlah dia boleh cubalah unikkan dia punya sushi tu. Mungkin orang ada dah sushi banyak tapi mungkin ada sushi yang Azlin ni buat. Contohlah dia buat sushi Milo ke apa kan, tak tahu lah orang ni nak buat dulu kan. Tu benda tu jadi unique selling point. Contohlah tu. Okey, dan dia brandkan sushi dia tu dia tak eja SUSHI, dia eja mungkin SUS, lepas tu dia dash kan SHY. Contohlah. Okey. Tu contoh yang ada lah. Okey. Right. So benda-benda tu kita akan belajar dekat chapter 4. Okay, and lastly kita akan belajar dekat chapter 5 ataupun business financial. Dekat sini kamu akan belajar macam mana nak buat kira-kira dalam bisnes. Okay. Contohlah kamu nak buat sushi ke, kamu nak buat apa, nak jual cokoja ke. Macam mana kamu nak buat kira-kira tu. Okay. Let's say lah kan saya tanya siapa tadi Asad, siapa jap? Amar, kamu ada negara top up dia kan? Betul? Mungkin. Oh, Mukit. Sorry, Mukit. Saya. Macam mana kamu kira kamu punya untung rugi? Ke memang kamu tak ada rugi, kamu untung je? Saya tak ada rugi saya. Kan? Itulah tu untungnya buat bisnes top up ni kan. Tak ada modal pun tak apa. Ada modal lah tapi apa orang cakap? Modal saya daftar je. Kan? Tu je lah. Okay. Tu antara konsep bisnes yang menarik lah sebenarnya. Siapa yang macam malas nak keluar modal ataupun malas nak rugi tu, boleh jual top up. Tapi kalau ramai sangat susah juga kan. So apalah, nanti kamu tengok mana yang sesuai. Okay, siapa lagi? Basically itulah chapter 5 ni kita belajar macam mana kita buat calculation business. Kita akan tengok apa, dia akan ada dua benda lah. Cash flow statement dengan profit and loss. Profit and loss ni bahasa dia yang lain income statement, di mana kamu akan listkan expenses, okay, apa kamu punya profit, semua akan dikira ditambah dengan cara yang structure, cara yang tersusun dan akhir sekali kamu dapatlah dia punya amount yang sebetul-betulnya. Okay. Kalau ikut cara paling mudah, senang je, berapa kamu modalkan, berapa kamu jual, kamu akan dapat dia punya untung lah. Okay. Okay, right. Tu dah ada promote tu. Bagus. Itu ciri-ciri keusahanan yang ada bagus. Okay. Jadi untuk semester ni kita akan belajar 5 chapter ni. InsyaAllah kita akan lalu selama berapa? 14 minggu kan, tak silap saya. Okay, banyak masa kamu nanti akan habis dekat bahagian jualan-jualan tu lah. Okay. So insyaAllah kalau tak ada arah bintang, kita akan jalankanlah program yang Excel tu nanti kita akan cuba buat lah. Okay. Harap PKP ni dapat dikawal lah. Walaupun merebaknya wabak tu dapat kita kawal lah. Okay, so ada apa-apa soalan tak nak tanya tentang subjek ni? Tak ada.
Tak ada. Okay, so ada 3 assignment Kamu akan ada teori assignment, kamu akan ada projek. Projek ni betul lah skala penjualan semua tu semua. And last sekali barulah kita buat BMC report dengan presentation. Okay. Teori assignment ni lebih kepada apa kamu buat survey, apa yang kamu nak buat pada hari Excel tu katakan. Ataupun kalau tak jadi Excel, kamu kena buat survey apa yang kamu nak jual ataupun apa produk yang kamu nak sediakan. Okay. Benda ni semua kamu akan buat dalam keadaan berkumpulan lah. So nanti kumpulan tu kita akan adjust kemudian bila kita sampai keperluan untuk buat kumpulan tu lah. Okay. Yang lain kelas nanti kita akan buat dekat computer lab 1 lah. Waktunya pada pukul 11 sampai pukul 1. Pairing saya lambat sikit. So kita mula pukul 12 tadi. Okay. Tak ada soalan, betul? Okay, baik. So kalau tak ada, alhamdulillah clear. Yang penting apa yang penting tadi? Contoh saya tanya dekat siapa? Tuan Nur Amisha. Tuan Nur Amisha. Apa sir? Ya saya. Boleh menjawab. Okay, so kita ada berapa chapter untuk subjek ni? 5. 5. Okay, so berapa assignment? Assignment ada 3. Okay, assignment 1 buat apa? Assignment 1 teori assignment. Okay. Tak apalah, boleh lah tu. Nanti saya terangkan lagi. So nama kamu apa? Tuan Nur? Tuan Nur Amisha Arma. Binti? Tuan Mustafa Kamal. Okay. Jauh nama, panjang. Okay, so panggil kamu apa? Panggil saya Nisha. Misha je. Okay, baik. Right, thank you Misha. Okay, so nanti tak apa, assignment tu saya akan terangkan lagi lah nanti. Bila tiba masanya, saya akan terangkan lagi. So kalau hari ni tak ada soalan, saya rasa kita boleh settlekan kelas untuk hari ni. Kita mula kelas balik pada 2 minggu lagi sebab minggu depan kamu cuti. Okay? Okay, right. Siapa yang tak balik, tengok sikit. Semua balik. Okay, lagilah senang. Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya settlekan kelas untuk hari ni dulu. Kita jumpa balik 2 minggu kemudian. Anything saya update dekat WhatsApp. Okay. Alright. Assalamualaikum.